Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pergerakan reformasi telah dilancar 24 tahun dulu pada tahun 1988. Perjuangan reformasi ini bukan untuk pembangkang sahaja. Ramai di dalam kerajaan dan ramai orang dalam UMNO hari ini juga terlibat di dalam perjuangan reformasi ataupun pergerakan reformasi. Dua dari perkara, banyak perkara yang sebenarnya yang diperjuangkan oleh pergerakan reformasi, tapi dua perkara yang sangat-sangat penting ialah independence of the judiciary dan separation of powers. Ini dua perkara yang sangat penting. Kalau tidak ada independence of the judiciary dan separation of powers, maka negara tersebut boleh dianggap sebagai failed state, negara gagal. Untuk mengelakkan dari dilabel failed state atau negara gagal, maka independence of the judiciary dan separation of powers kena diutamakan dan dipelihara habis-habis. The day we do not have independence of the judiciary ataupun separation of powers is the day Malaysia can be considered failed state. Ini penting. Tapi budak-budak UMNO tekan Ismail Sabri Yaakob untuk campur tangan di dalam urusan mahkamah, khususnya kes Najib Tun Razak ini. Dan sekira Ismail Sabri buat apa yang budak-budak UMNO nak suruh buat ni, maka Barisan Nasional dan UMNO akan terima akibatnya pada pilihan raya akan datang. The voters will punish UMNO and Barisan Nasional sekiranya UMNO atau Barisan Nasional atau Perdana Menteri dilihat sebagai tidak menghormati independence of the judiciary dan separation of powers. Ini sangat-sangat penting. Dan apa yang UMNO suruh buat ni, budak-budak UMNO nak suruh Ismail Sabri campur tangan di dalam urusan mahkamah akan membawa penyakit kepada kerajaan dan juga kepada UMNO, Barisan Nasional dan Ismail Sabri sendiri. Kalau betul budak-budak UMNO nak suruh Ismail Sabri campur tangan di dalam urusan mahkamah, tak boleh buat secara terbuka. Tak boleh buat yang macam budak-budak UMNO duk buat ni. Duduk buat video setiap malam, duduk buat tunjuk perasaan, duduk nak adakan pilihan raya tergempar, PRU15 tergempar, supaya Perdana Menteri boleh dijatuhkan, supaya boleh ganti dengan Perdana Menteri baru, kerana Perdana Menteri yang sekarang, Ismail Sabri Yaakob, enggan membantu Najib, enggan campur tangan di dalam urusan mahkamah. Ismail Sabri Yaakob tidak mahu langgar perjuangan reformasi, iaitu independence of the judiciary dan separation of powers. Ini asas perjuangan pergerakan reformasi 24 tahun dulu, the foundation of the reform movement. Banyaklah yang sebenar yang laungan reformasi ini membangkitkan. Tapi dua perkara yang sangat penting ialah ini, independence of judiciary, separation of powers. Oleh kerana Anwar Ibrahim, pengasas perjuangan reformasi masa itu, dilihat sebagai mangsa mahkamah. Anwar was a victim or was seen as a victim of a kangaroo court, fabricated charges, fabricated evidence. Bermaknanya charge Anwar tu termasuk kononnya bukti-bukti ataupun
saksi-saksi yang telah memberi kenyataan di dalam mahkamah tu semuanya dilihat sebagai palsu, false evidence, fabricated charges, kangaroo court. Hakim pun dilihat sebagai menjalankan arahan dari orang politik, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mahathir dilihat sebagai mengguna mahkamah, mengguna hakim untuk sumbat Anwar masuk jail. Ramai orang, termasuk saya sendiri, yang tidak sokong Anwar, tetapi kita menyokong Anwar dari segi perbicaraan yang tidak adil. Kita tak sokong Anwar dari segi politik. Kita rasa politik Anwar ni politik kotor. Anwar guna duit, Anwar guna salah guna kuasa dan sebagainya. So dari segi perjuangan politik Anwar tu, kita rasa kita tak sokong. Tapi walaupun kita tak sokong Anwar dari mungkin dia punya political stance, tapi kita sokong Anwar dari segi dia menjadi mangsa mahkamah, mangsa hakim, mangsa Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengguna mahkamah, mengguna hakim untuk sumbat Anwar masuk penjara. Kita tahu yang Mahathir salah guna kuasa. Kita tahu yang Mahathir tidak menghormati independence of judiciary dan separation of powers. Tapi kita tak boleh buktikan. Oleh kerana Mahathir tak buat sendiri. Dia ada ejen. Dia ada orang macam Vincent Tan. Dia ada orang macam Lingam. Dia juga ada orang macam menteri-menteri kabinet yang akan buat kerja kotor bagi pihak Mahathir. Tapi kita tahu Mahathir di belakangnya. Tapi you can never catch Mahathir red-handed. Ini dia. Jadi sekira Mahathir mengarah hakim, mengarah mahkamah, mengarah peguam negara dan sebagainya, perkara ni akan diketahui orang ramai. Perkara ni akan bocor. Dia tidak akan rahsia lagi. So, kalau kita ataupun kalau UMNO, budak-budak UMNO nak suruh Ismail Sabri campur tangan di dalam urusan mahkamah dengan memanggil ketua hakim, peguam negara, IGP dan sebagainya, bahaya. Bahaya bagi bukan saja Ismail Sabri, bahaya bagi kerajaan juga, kerajaan UMNO Barisan Nasional. So tindakan budak-budak UMNO ni secara terbuka menghentam Ismail Sabri kerananya konon Ismail Sabri tak mau campur tangan di dalam urusan mahkamah, tak mau membantu Najib dengan memanggil hakim ataupun mengarah hakim atau peguam negara untuk memberi apa yang Najib nak, maka benda ni akan meletup. Jadi kalau budak-budak UMNO ni betul nak suruh Perdana Menteri bantu Najib, kena buat senyap-senyap. Tak boleh riuh macam sekarang ni. Lagi riuh, lagi orang akan perhati. So sekarang ni, satu Malaysia dan juga di kalangan antarabangsa, mereka meneropong apa yang sedang berlaku. They are monitoring what is going on. Dan sekira nampaklah mungkin mahkamah ni bagi muka sangat ke Najib, atau apa yang Najib nak ni mahkamah beralah dan membenarkan, semua orang akan salah Ismail Sabri. Ini Ismail Sabri punya kerja ni, Ismail Sabri campur tangan ni, Ismail Sabri lah yang arah hakim. Oleh kerana itu Najib berjaya mendapat ni, Najib berjaya mendapat tu. So tindakan budak-budak UMNO tu menyebabkan Ismail Sabri ni tangan dia terikat. Ismail Sabri's hands are tied. The minute Ismail Sabri dinampak menolong Najib, membantu Najib, habis. Benda ni akan meletup. Jadi, budak-budak UMNO lah yang menyebabkan Ismail Sabri tak boleh bantu Najib. It's the UMNO boys. Tindakan budak-budak UMNO ni, kekecohan yang ditimbulkan oleh budak-budak UMNO ni, menyebabkan Ismail Sabri terpaksa neutral. Terpaksa back off.
terpaksa jangan campur tangan langsung di dalam apa-apa urusan mahkamah. Kalau tidak, benda ni akan meletup. Dan siapa kita salah? Mereka kata Ismail Sabri enggan bantu Najib. Ismail Sabri ni tak mau tolong Najib. Bukan salah Ismail Sabri. Kalau budak-budak UMNO pada asalnya tidak buat kecoh, kemungkinan besar Ismail Sabri secara senyap boleh bisik-bisik lah kepada orang-orang tertentu. Whisper to the right people. Tapi sekarang ni, whisper pun dah tak boleh dah. Sebab kalau sekira berlakulah Najib ni dinampak sebagai menerima pertolongan atau bantuan, mereka akan tuduh Ismail Sabri. Mereka akan kata, ini semua Ismail Sabri yang salah guna kuasa, Ismail Sabri yang campur tangan di dalam urusan mahkamah. Malaysia ni tidak ada independence of the judiciary, tidak ada separation of powers. And repercussion atau backlash kalau itu berlaku sangat-sangat serius. Jadi sebab tu saya kata kadang-kadang ni budak-budak UMNO ni mereka yang merosakkan Najib. Oleh kerana mereka ni lah Najib tak boleh ditolong. Dan Najib masuk penjara oleh kerana tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan dari orang-orang politik. Tak ada orang berani. Tak ada seorang yang berani campur tangan memandangkan kekecohan yang telah ditimbulkan. Dan hari ini terbukti apabila mereka desak supaya Ismail Sabri ini dipecat, dibuang dari UMNO. Keahlian dia ni dipecat. Oleh kerana Ismail Sabri ini tidak membantu Najib. Jadi budak-budak UMNO sendiri yang confirm, yang sahkan, nombor satu, Ismail Sabri tidak campur tangan di dalam kes Najib. Oleh kerana itu mereka nak Ismail Sabri ini dibuang dari parti. Nombor dua, UMNO nak Ismail Sabri salah guna kuasa dengan campur tangan dalam kes Najib, dan oleh kerana Ismail Sabri tak mau salah guna kuasa, maka mereka nak Ismail Sabri dibuang dari UMNO.